Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihi lima uliq wa khatimin lima sabaq nasirul haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang dimuliakan Tuan Imam Ahli Jurukuasa Masjid Badar, Ahli Jurukuasa Khariah, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita syukur di atas nikmat kehidupan, nikmat iman, nikmat Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Ta'ala panjangkan umur kita sehingga kita berada pada hari ini 1 Muharram 1445 Hijrah, tahun baru. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberi nikmat kehidupan, memberi nikmat iman Islam kepada kita. Moga-moga ditambah akan nikmat ini kepada kita. Jadi kita berhenti hari itu muka surat berapa tak? Ada tanda tak? 25. Tiga 37. Muka dan nakir tu. Ke surat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Ke 37 no? Baik. Atas kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat yang bernama Munkar dan Nakir diberi tugas akan dia oleh Allah Ta'ala menyoal dan menyeksa orang yang mati yang derhaka kepada Allah Ta'ala di masa di dalam kubur. Ini keimanan kita kepada segala malaikat. Beriman dengan malaikat ni dua cara. Yang pertama cara umum, ijmal, umum. Macam mana beriman dengan malaikat secara umum? Wajib kita i'tiqad, wajib kita beriman, wajib kita yakin Allah Ta'ala tu menjadikan makhluk, di antaranya malaikat. Malaikat ni Allah Ta'ala jadikan daripada nur, cahaya, yang mana mereka ini tidak lelaki, tidak perempuan, tidak bersifat dengan sifat manusia, tak makan, tak minum, tak tidur, tak berkahwin. Kerja mereka taat kepada Allah Ta'ala. Dan yang paling banyak makhluk Allah Ta'ala daripada kalangan makhluk Allah Ta'ala, iaitulah para malaikat. Jadi kita kena beriman secara tafsil, detail. 10 malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk mereka yang ada kaitan, yang ada hubungan dengan para manusia. Yang pertama Jibril alaihi salam, kita bincang dah. Yang kedua Mikail alaihi salam. Jibril menurunkan wahyu,
Mikail menurunkan hujan, menurunkan rezeki. Kemudian malaikat Israfil alaihi salam tugasnya meniup sangkakala. Kemudian kita beriman malaikat Israel menyabut nyawa. Kemudian pada malam ni kita bincang pula Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Jadi Munkar dan Nakir ni diberi tugas oleh Allah Ta'ala untuk menyoal orang di dalam kubur. Apabila kita mati, semua kita ni akan disoal kecuali beberapa kumpulan yang Allah Ta'ala kecualikan. Yang pertama, orang yang mati syahid. Yang kedua, orang yang menghafaz Al-Quran dan mengamalkan Quran. Banyaklah beberapa kumpulan yang dibebaskan daripada terkena soal Munkar dan Nakir. Jadi Munkar Nakir ni akan mai kepada kita di dalam kubur. Itulah orang akan talqin kepada orang mati. Wahai simpulan ibnu simpulan, sebentar lagi akan datang dua orang malaikat, jangan kamu takut dan jangan kamu getar, kerana mereka kedua-dua makhluk Allah seperti kamu. Apabila disoal, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Maka jawablah, Allah Tuhan, Allahu Rabbi haqqa, Allah Tuhan yang sebenar. Apabila mereka menyoal kali yang kedua dan kali yang ketiga, maka tetaplah pendirianmu, jawablah dengan fasih, Allah Tuhanku yang sebenar. Ini bakal kita tempuh di dalam alam barzah. Kalau mati tak ada kubur pun kena tanya. Mati dalam perut buaya, perut ular pun kena tanya. Sebab yang ditanya itu roh. Kalau boleh jawab, alhamdulillah. Kalau tak boleh jawab, na'udzubillah, gagal. Maka kalau gagal, diazab orang yang gagal itu di dalam alam barzah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi tak ada apa dah ketika tu kecuali idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu ila min salasin. Tak terputus semua amal ibadah, amal kebajikan anak Adam tu kecuali 3. Sedekahun jariyatun, sedekah jariah. Kita wakaf buat masjid, wakaf buat surau. Orang guna bangunan tu untuk semayang. Contohnya, mengalir pahalanya ke dalam alam kubur, kepada alam barzah. Ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang dengan dia diambil faedah, diambil manfaat, diamalkan dia. Kita ajak Fatihah, orang amal dengan Fatihah kita dapat pahala. Kita ajak orang buat baik, dapat pahala itu kepada kita berterusan. Dan waladun soleh yad'ulah, anak-anak yang soleh termasuk solehah yang mendoakan akan kedua ibu bapa. Hak tu ya, ia akan mengalir pahala kepada kita di alam barzah. Yang lain semua putih, segala amal ibadah kita, kecuali yang teman kita tu amal soleh yang kita buat di alam dunia ni. Amal-amal soleh yang kita buat di alam dunia ni lah, sebagai peneman kita di dalam alam barzah. Semua akan tinggalkan kita. Anak, isteri, keluarga, semua tinggalkan kita. Harta, kemewahan, semua akan meninggalkan kita. Kita tak boleh bawa pergi dalam kubur kecuali amal kita. Kecuali amal kita. Baik. Kemudian wajib kita ketahui dan percaya bahwasanya malaikat yang bernama Raqib dan Atid diberi tugas akan kedua-duanya oleh Allah Ta'ala untuk mencatatkan ataupun menulis amal kebajikan atau amal kejahatan seseorang hamba daripada mukallaf, mula-mula balik hingga mati. Semua amal kita ni dicatat. Pasal apa? Untuk menyatakan keadilan Allah di akhirat nanti, dizahirkan kepada kita di akhirat nanti. Itu dicatat. Kalau tak catat pun Allah Ta'ala tahu dah. Kita ni syurga ke neraka ke, boleh Allah Ta'ala putuskan terus. Tetapi tidak, dicatat, dihisap di akhirat nanti. Pasal apa? Untuk menzahirkan keadilan Allah Ta'ala.
Kadang-kadang kita nampak lagu lain, hakikat macam lain. Nampak macam baik je dia ni, rupa-rupanya jahat. Di dunia kita tak tahu kalau dia berlakon lagu tu. Akhirat didedah. Itu untuk menzahirkan keadilan Allah Ta'ala yang maha termulia. Dicatat oleh Raqib dan Atid. Kalau kita niat nak buat jahat, tak tulis lagi. Sampai buat, baru ditulis satu kejahatan. Kalau buat baik, niat pun dia tulis dah. Kalau buat bergana-gana, ditulis 10 kebajikan. Rahmatnya Allah Ta'ala itu kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadangnya diganda-gandakan akan pahala kebajikan yang kita buat. Itu kelebihan umat Nabi kita Nabi Muhammad kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, ni maklum dah, kita tahu belaka dah. Wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat bernama Malik Ridwan diberi tugas akan dia untuk menjaga syurga. Jadi malaikat Ridwan menjaga syurga. Kemudian ni yang ke-10, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya malaikat yang bernama Malik Zabaniyah diberi tugas akan dia, Malik Zabaniyah tadi, untuk menjaga neraka. Jadi ni seorang malaikat yang ditugaskan, malaikat Malik Zabaniyah nama dia, diberi tugas oleh Allah Ta'ala untuk menjaga neraka. Inilah cara percaya dengan malaikat. Habis itu.